Semalam pengasas bersama rakyat Malaysia menentang hukuman mati dan penyiksaan MatPat Charles Hector mencadangkan bahawa adalah lebih baik jika kerajaan melantik pegawai kanan atau mana-mana peguam sebagai peguam negara yang baharu. Menurutnya, hakim yang masih bertugas tidak langsung boleh dipertimbangkan menjawat jawatan itu bagi mengelak sebarang tanggapan negatif kepada Badan Kehakiman dan Hakim. Dan bersedia secara langsung untuk mengupas lebih lanjut mengenai isu ini, Datuk Seri Akbar Sattar, Presiden Persatuan Pemeriksa Penipuan Bertauliah ACFE Malaysia. Assalamualaikum dan selamat pagi, Datuk. Waalaikumsalam. Terima kasih, Datuk, kerana sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Dan Datuk, kita teruskan dengan perbincangan ini. Adakah Datuk Seri bersetuju dengan langkah melantik hakim sebagai peguam negara? Jika ya, kenapa? Ini kontroversial kan. Tapi sebenarnya kalau ikut perlembagaan, ada beberapa kriteria ya. Iaitu sama ada kita mempunyai 10 tahun pengalaman, iaitu kalau kita sebagai seorang peguam lah. Peguam bela ada 10 tahun pengalaman, sama ada kita cara di mahkamah tinggi, mahkamah rayuan ataupun mahkamah persekutuan. Itu antaranya. Dan yang kedua, mungkin juga kita boleh lantik orang daripada khidmat kehakiman dan perundangan tetapi mempunyai itulah pengalaman yang dinyatakan. Dan satu lagi, seseorang itu layak untuk jadi hakim mahkamah tinggi. Itu di antara kriteria. Dan yang paling mustahak sekali ialah mereka ni akan dilantik oleh Agong tetapi atas nasihat Perdana Menteri lah setakat ni. Itu adalah dari segi kita punya perkara 145 dalam perlembagaan. Maknanya sama ada kita daripada seorang peguam ataupun daripada khidmat kehakiman perundangan layak. Tapi yang paling mustahak bagi saya ialah seseorang itu hendaklah mempunyai integriti lah. Integriti merupakan sesuatu faktor yang penting. Maknanya sama ada kita tak boleh kira sangat profesion tetapi integriti. Tinggi mana kita, bijak mana kita jika sekiranya kalau integriti kita dipetikai maka susah. Dan kita nak ingat juga di Malaysia ni susah untuk jadi peguam negara kan. Antara dua jawatan yang saya fikirlah yang paling kontroversial dan susah untuk dipegang ialah peguam negara dan juga Suruhjaya SPRM kan. Kalau apa saja yang pegang jawatan tu salah saja kan. Sebab mungkin ada sebab-sebab tertentu lah. Ini menyebabkan dua jawatan itu sangat kontroversial dan selalu menjadi tajuk akhbar. Ya, baik, Datuk. Bagaimana pula dengan cadangan melantik pegawai kanan awam seperti pendakwa raya atau peguam persekutuan dari pejabat peguam negara atau mana-mana peguam sebagai peguam negara yang baharu? Adakah ini satu langkah wajar kerana ini bukan amalan yang sebelum ini dan di mana amalan kerajaan sebelum ini melantik hakim bertugas sebagai peguam negara antaranya seperti Tan Sri Mohamed Apandi Ali dan Tan Sri Idrus Harun. Bagaimana, Datuk? Sebenarnya di negara kita ni kedua-dua telah dilantik menjadi peguam negara kan. Sama ada daripada hakim yang biasa yang punya 10 tahun pengalaman sama ada di mahkamah tinggi, mahkamah rayuan ataupun mahkamah persekutuan dan juga di kalangan Datuk Idrus adalah di kalangan daripada kehakiman dan perundangan. Saya itu merupakan satu perkara yang biasa di Malaysia, iaitu mereka ini layak apabila mempunyai kriteria seperti saya nyatakan tadi lah. Dan Datuk, antara cadangan yang saya sebutkan sebenarnya tadi termasuk melantik hakim baharu yang baru bersara untuk jawatan peguam negara. Dan adakah ini boleh dilihat sebagai satu habuan kepada mereka atau jika syur ini wajar dipertimbangkan, apa yang mereka perlu lakukan? Yang paling mustahak ialah Perdana Menteri kita lah, apabila dia melantik seorang peguam negara ni, apa tujuan dia kan? Adakah kita nak keadilan ataupun kita melantik itu untuk kepentingan sendiri? Kerana pernah berlaku dan juga ada berlaku dikatakan. Jadi kadang-kadang jawatan peguam negara ini adalah satu jawatan yang kontroversial dan selalunya orang kekaitkan peguam negara ini adalah wakil parti dan bukan wakil kerajaan. Jadi itu antara perkara yang susah. Walaupun
ada di antara pegawai negara yang nak berlaku profesional tetapi dikaitkan dengan unsur-unsur politik sebagainya. Jadi yang paling besar sini apabila kita jadi pegawai negara, saya rasa ada 3 kriteria. Yang pertama ialah integriti lah. Maknanya integriti kita perlu baik dan juga bagus. Kita mempunyai integriti yang tinggi dan lakukan sebagai pegawai negara hendaklah kita melakukan tugas kita, tanggungjawab kita dengan adil, saksama dan juga mengikut undang-undang. Dan yang kedua ialah merit lah. Maknanya kita mempunyai pengalaman dari segi perundangan. Sudah tentu minimum dia mesti ada 10 tahun pengalaman, sama ada kita seorang lawyer ataupun dalam perkhidmatan kehakiman dan perundangan. Dan yang paling besar sekali ialah berani kerana benar lah. Maknanya tanggungjawab ni sukar. Saya rasa kita hendaklah apabila menjadi pegawai negara, hendaklah apabila diarah, mungkinlah diarah oleh ahli-ahli politik tertentu, saya rasa ini merupakan satu perkara yang agak sukar untuk kita tangani sebab kita mempunyai bos. Tetapi apabila kita mempunyai berani kerana benar dan juga bercakap benar, sudah tentu ia akan memberi impak yang bagus kepada dari segi sistem yang kita ada dan juga akan dihormati oleh ramai. Cuma itulah masalah di Malaysia ni, apa saja yang dilakukan oleh pegawai negara disifatkan sebagai lebih kepada kepentingan politik. Tapi saya rasa tak semualah, kan. So ini merupakan perkara saya rasa daripada rakyat tu, kita bila kita pilih pegawai negara, hendaklah kita bagi tanggungjawab sepenuhnya pada beliau supaya beliau ni berkhidmat dengan telus, ikhlas, transparent, tak berpihak mana-mana tapi mengikut undang-undang dan juga dakwah seorang apabila cukup undang-undang. Jadi jawatan pegawai negara ini bukanlah jawatan politik. Jadi kita tak nak jawatan pegawai negara ini dicemari oleh kepentingan politik kerajaan, contoh, ataupun pihak-pihak tertentu. Jadi ini adalah satu perkara yang paling mustahil. Jadi itu sebab saya katakan bahawa sama ada, sebab sekarang ni oleh kerana undang-undang kita yang ada ni, lantikan dibuat oleh Perdana Menteri, lantikan dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong, Tahanasiat Perdana Menteri. Jadi itu merupakan satu perkara yang paling mustahil bagi PM kita untuk menentu sama ada apa niat kita yang kita nak perkara. Tapi kita kena ingat di sini, itu satu perkara yang pakar-pakar dari segi saya baca dari segi dari segi kita punya perlembagaan menyatakan bahawa sebelum pada awal-awal pada tahun 63 macam tu, apabila perlembagaan lebih kurang tahun macam tu, apabila perlembagaan kita diadakan, jadi untuk melantik seorang pegawai negara adalah bukan dia ada 2 cara saya baca. Satu lagi disyorkan oleh khidmat kehakiman dan perundingan, dan juga ada juga yang mengatakan bahawa masa tu juga kemungkinan juga disyorkan agung yang pertama tadi khidmat kehakiman dan perundingan bersama-sama dengan agung, jadi mereka bincang. Yang kedua, ada juga menyatakan bahawa masa tu SPA pun mempunyai peranan untuk melantik, tetapi dia dah ubah oleh perlembagaan telah dipindah, dan sampai sekarang seperti saya katakan tadi ialah PM dan juga Agong akan melantik pegawai negara dan Tahanasiat Perdana Menteri. Cuma yang paling mustahil ialah dulu untuk kita nak fire pegawai negara. Kalau sekarang ni kalau fire macam Tan Sri Gadipati kan, dia dibuang begitu oleh Perdana Menteri. Tapi satu lagi yang paling mustahil dulu ialah kalau nak buang tu dia ada tribunal. Dianggotai oleh Perdana Menteri, Ketua Hakim Perkara dan sebagainya. Jadi itu lebih baguslah. Okey, ya. Baik Datuk, terima kasih kerana bantu kami untuk faham berkenaan dengan kewajaran untuk melantik peguam negara, dan semestinya isu ini menjadi isu yang panas jika pelantikan itu kononnya dilantik dalam kalangan mereka yang masih lagi bertugas sebagai hakim. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Datuk Seri Akbar Sattar, Presiden Persatuan Pemeriksa Penipuan Bertauliah ACFE Malaysia.